maklumat dan berita, taat dan menegur pemerintah, merujuk kepada pakar, melakukan mesyuarat dan perbincangan, larangan merasakan diri baik dan mencemuh orang lain, tolong menolong antara satu sama lain. Mungkin kertas kerja saya ni mungkin boleh dikatakan dalam bentuk tafsir maudhu'i lah. Okay. So kita pergi pada poin yang pertama, iaitu istirja', mengembalikan sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat Al-Quran, saya kira kita biasa baca juga apabila ditimpa musibah. Kita disuruh oleh Al-Quranul Karim untuk menyebutkan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut Syekh Rashid Ridha, kalimat istirja' ini dapat mengawal perasaan dan emosi seseorang yang menghadapi ujian, supaya menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran, keimanan dan penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Qurtubi, musibah di sini bukan sekadar melibatkan kematian, termasuk juga apa sahaja musibah yang menimpa manusia, yang menyakitkan, yang memberikan ujian kepada manusia, itu dikira sebagai musibah. Dan An-Nawawi mengatakan sunat bagi kita untuk menyebutkan istirja' apabila menghadapi sesuatu musibah. Istifadah daripada ayat ini ialah kita dalam kehidupan seharian kita pada hari ini, kita melalui kes COVID-19 yang kita tak tahu bila yang akan berkesudahan. Kita digalakkan untuk sentiasa melafazkan kalimah istirja', kerana ianya boleh menstabilkan emosi dan perasaan kita apabila kita mengembalikan urusan ini semuanya kepada Allah SWT. Poin yang kedua ialah meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Menurut Al-Baydawi, bersabar itu merupakan jalan keluar dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saya nak ringkaskan di sini, Al-Imam Ahmad mengatakan dalam Al-Quran terdapat 90 tempat berkaitan dengan sabar, dan kita pun tahu bahawa dalam Al-Quran menyebutkan fasabrun jamil, kesabaran yang cantik ataupun indah, dan ditafsirkan oleh Ibn Taymiyah, kesabaran yang cantik itu ialah tidak mengadu dan merintih melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah istifadahnya? Istifadahnya ialah daripada ayat ini kita sepatutnya mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesabaran, terutamanya bila berhadapan dengan SOP. Okay? Isu pematuhan SOP ini memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Walaupun kita telah melalui COVID-19 ini hampir 2 tahun, tapi kita perlukan kesabaran yang tinggi untuk mematuhi SOP juga, walaupun kes dari satu hari ke satu hari makin berkurangan. Dan kepada mangsa ataupun waris, begitu juga kesabaran ini merupakan satu perkara yang penting. Kemudian poin yang ketiga, tema yang ketiga, mengelakkan kemudaratan. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa 29, kemudian Al-An'am ayat 151, kemudian Al-Baqarah 195. Apa yang kita boleh ambil istifadah daripada tiga-tiga ayat ini ialah untuk mengelakkan kemudaratan. Salah satu poinnya ialah kita mendapatkan suntikan vaksin. Walaupun pada hari ini boleh dikatakan ramai di kalangan rakyat Malaysia telah mendapat suntikan vaksin, tetapi ada juga segelintir yang masih lagi ragu-ragu untuk mengambil vaksin COVID-19 ini, walaupun Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah mengharuskan pengambilan vaksin tersebut. Dan pengambilan vaksin ini merupakan satu cara yang bertepatan dengan tema yang disebutkan di sini, iaitu mengelakkan kemudaratan. Kemudian yang seterusnya, tidak berputus asa. So ini ayat surah Yusuf 87, Az-Zumar 53. Kemudian bila disebutkan tidak berputus asa itu dikaitkan dengan membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana yang kita baca dalam surah Nuh, kesan istighfar itu sangat hebat. Dan kalau kita memperbanyakkan istighfar, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh bebas daripada COVID-19 dan kes, insya-Allah selain daripada kita berusaha dengan vaksinasi, kita juga sepatutnya kembali istighfar, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara penerimaan berita dan maklumat ini juga perlu kita didik kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19, kerana banyak juga cerita-cerita palsu, berita-berita palsu yang disebarkan dalam masyarakat, dan masyarakat sepatutnya kembali semula kepada surah Al-Hujurat ayat yang ke-6
di mana kita perlu filter ataupun kita perlu tapis mana-mana fakta ataupun maklumat yang datang kepada kita supaya berita dan fakta itu betul-betul tepat, barulah kita terima dan kita ambil perkara tersebut. Kemudian taat dan menegur pemerintah, ini juga merupakan perkara yang penting kerana taat kepada pemerintah ini terutamanya dalam isu SOP ataupun vaksinasi tadi. So kita perlu taat kepada pemerintah kerana isu yang berkaitan dengan vaksinasi dan SOP itu bukanlah isu yang secara umumnya bercanggah dengan syariat. Kemudian menegur pemerintah, ini juga disebutkan dalam ayat An-Nisa 148. Kalau kita nak lihat dari sudut rakyat boleh menyuarakan pandangan dan kritikan. So kalau sekiranya ada polisi ataupun undang-undang yang dikemukakan oleh kerajaan yang mungkin difikirkan oleh sebahagian rakyat ianya bercanggah dengan keadilan ataupun bercanggah dengan norma yang betul, maka kita perlu suarakan dengan cara yang baiklah. Bukan maksudnya dikutuk, dikeji dan seumpamanya yang banyak berlaku dalam sosial media pada hari inilah. Kemudian merujuk kepada pakar, ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Istifadah daripada ayat ini, segala perkara yang berkaitan dengan proses menangani COVID-19 perlulah melibatkan pakar-pakar, dan orang awam bila berhadapan dengan isu COVID-19 ini perlu merujuk kepada pakar-pakar yang berautoriti. Kalau kita sebut tentang ivermectin sebagai contoh isu yang sangat viral dalam masyarakat pada hari ini, apakah boleh digunakan ataupun tidak, itu juga perlu merujuk kepada pakar-pakar yang berautoriti dan yang telah disahkan oleh pihak kerajaan lah. Okay. Kemudian melakukan mesyuarat dan perbincangan, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Apa yang menarik di sini, saya terjumpa fakta dalam Al-Khatib 1964. Beliau mengatakan ayat ini reflect kepada sistem demokrasi, dan sistem demokrasi itu berkait juga dengan sistem parlimen. So pada waktu COVID-19 ini, kalau mengikut SOP yang betul, mengikut cara yang betul, maka parlimen sepatutnya dibuka dan dibenarkan untuk bersidang, dan hal-hal yang berbangkit perlu dibincangkan secara terbuka di parlimen lah. Kemudian yang seterusnya, larangan merasakan diri baik dan mencemuh orang lain. Ini kita boleh reflect kepada masyarakat, terutamanya apabila berhadapan dengan pesakit COVID-19. Jangan kita mencemuh mereka, jangan kita menyalahkan mereka 100%, kerana itu juga bukanlah kesalahan 100% mereka. Mungkin takdir Allah Subhanahu Wa Taala mereka terjangkit dengan COVID-19. Kemudian yang terakhir, tolong menolong antara satu sama lain. Tema ini dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. So tolong menolong antara satu sama lain ini kita boleh tengok dari pelbagai peringkat lah. Ada peringkat kerajaan di mana kerajaan memperkenalkan pemulih, ada yang memperkenalkan sistem ataupun polisi prihatin. Pada hari ini juga bank-bank banyak juga membicarakan, hari ini orang membicarakan tentang sistem kewangan sosial Islam. Kalau dulu orang bincang tentang sistem kewangan Islam, tetapi hari ini orang telah mula mempertingkatkan kualiti sistem kewangan sosial Islam, iaitu zakat, wakaf, sedekah. So saya kira saya tidaklah panjang pembentangan saya, so memadai dengan masa yang diberikan insya-Allah. Dan itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin atas pembentangan sebentar tadi. Baik, insya-Allah ada sebarang persoalan mungkin kita akan bawa kepada akhir sekali nanti insya-Allah. Dan untuk yang kedua, oleh sebab pembentang kita ni tidak ada, maka dia menghantar video, iaitu Profesor Dr. Wan Abdul Fattah Wan Ismail dengan tajuk pembentangannya Al-Quran, Sains dan Teknologi, integrasi antara ilmu naqli dan aqli dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Boleh tafadhal. Okey, kita boleh buka video dia, Doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang mengendalikan seminar ataupun slot pada kali ini. Dan ini adalah giliran saya untuk membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Al-Quran, Sains dan Teknologi, Integrasi di antara ilmu akli dan nakli dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Sebagai pendahuluan, pada pagi ini saya nak menceritakan bahawa kita maklum bahawa Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang menjadi peraturan hidup umat manusia sama ada berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat, bermula saat Rasulullah SAW diutuskan sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Sebenarnya kita bagaimana maklum bahawa Al-Quran ini bukan sahaja mengandungi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat, bahkan di dalam Al-Quran juga syarat dengan peraturan pengajaran ilmu pengetahuan termasuklah yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pendek kata, integrasi antara ilmu dan akli dan nakli dalam Al-Quran sangat tersalah. Jadi, sekiranya ada pihak mengatakan Al-Quran ini adalah semata-mata berkaitan dengan akhirat atau berkaitan dengan zaman dahulu, ada satu pandangan yang sangat dangkal. Kerana di dalam Al-Quran syarat dengan sebagai berbagai ilmu, termasuk dengan ilmu yang kita perlukan pada hari ini berkaitan dengan sains dan teknologi. Sejajar dengan perkembangan teknologi, keterangan secara elektronik juga diterima pakai pembuktian seperti mana yang termaktub dalam Seksyen 3 dan Seksyen 49 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Maka tidak terkecuali juga bahawa di dalam kehidupan manusia perlu kepada peraturan. Sekiranya manusia tidak ada peraturan, manusia akan hancur. Yang mana saling menguasai, saling mencerobohi hak-hak orang lain. Maka di dalam Al-Quran ini syarat dengan pelbagai peraturan termasuklah juga yang mana secara umumnya Al-Quran membenarkan teknologi ini sebagai kaedah keterangan untuk menentukan, mensabitkan atau menafikan tuntutan dakwaan seseorang terhadap seseorang. Maka perkara ini sangatlah terbukti termaktub di dalam Seksyen 3 dan Seksyen 49 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan menyatakan secara jelas bahawa keterangan secara elektronik boleh digunakan sebagai kaedah pembuktian dan ia tidak berlawanan dengan sifat umum nas yang termaktub di dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ini membuktikan bahawa Al-Quran ini satu kitab yang sangat syumul, yang sesuai untuk digunakan sejak zaman dahulu sehingga zaman sekarang dan boleh digunakan dalam berbagai keadaan, berbagai bentuk yang mana sesuai untuk dilaksanakan sama ada berkaitan dengan hubungan manusia, hubungan manusia dengan Allah lebih-lebih lagi, atau manusia dengan makhluk, atau hubungan manusia dengan alam. Ciri-ciri yang paling utama Al-Quran bersifat sejagat untuk seluruhan manusia, melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Sama ada berkaitan dengan agama, keduniaan, termasuklah berkaitan dunia moden seperti sains dan teknologi sebagaimana yang saya jelaskan di dalam mukadimah tadi. Terdapat nas-nas Al-Quran yang menunjukkan kesyumulan Al-Quran sebagaimana yang termaktub surah Al-Nahl ayat 89 yang bermaksud, dan kami turunkan pada kamu Al-Quran menjelaskan setiap sesuatu dan menjadi hidayat, petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Ini membuktikan bahawa Allah dah bagi jaminan kepada kita bahawa dalam Al-Quran ini sudah tentu mengandung segala-galanya mengenai peraturan-peraturan petunjuk, bahkan ia membawa keamanan kepada sejagat kepada umat manusia dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia. Tuan-tuan yang dikasihi yang mati sekalian, kaedah pembuktian dalam Al-Quran
Kaedah pembuktian dalam Al-Quran, keterangan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya kita kata maklum bahawa di dalam Al-Quran ini mengandungi kaedah-kaedah pembuktian. Kita maklum di segi undang-undang keterangan, terdapat sebelum kita untuk mendakwa ataupun menafikan atau mendakwa seseorang itu mencerobohi hak kita ataupun melibatkan hak orang lain, mesti dikemukakan dengan pembuktian. Dan di dalam Islam ini, kaedah pembuktian ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah kesaksian ataupun ikrar ataupun sumpah. Dan begitu juga dengan kaedah-kaedah pembuktian yang lain, keterangan pakar dan sebagainya. Sebagai contoh, kita sebut di sini dalam Al-Quran menceritakan tentang kesaksian. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Daripada Al-Ash bil Qais, dia telah berkata, telah berlaku perselisihan di antara aku dan seorang lelaki mengenai perigi. Maka Rasulullah SAW sederhana bertanya, adakah kamu menuduh orang lain itu mencerobohi hak kamu? Adakah kamu ada bukti iaitu saksi? Maknanya membuktikan bahawa kesaksian ini merupakan kaedah pembuktian yang digunakan di zaman Rasulullah sehingga pada saat ini dan perkara ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah 283, termasuk juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ash bin Qais mengenai perebutan perigi yang berlaku ketika itu, maka Rasulullah meminta kepada mereka untuk mengemukakan kesaksian. Perkara ini sebenarnya juga dinyatakan dalam Seksyen 83-1 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persatuan 1997. Ini menunjukkan adanya integrasi di antara ilmu-ilmu moden dengan juga ilmu-ilmu yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Iqrar. Surah Al-Imran ayat 81 juga menyatakan perkara bersama mengenai pengiktirafan ikrar sebagai kaedah pembuktian. Sebagai juga dalam hadis Unais yang mana Rasulullah SAW telah mengutuskan Unais untuk membuat pengesahan terhadap seorang yang telah mengaku diri telah berzina. Maka Rasulullah telah mengatakan Unais, sekiranya dia mengaku, maka kejamlah dia. Jadi perkara ini membuktikan bahawa di dalam undang-undang di dalam Al-Quran ini syarat dengan peraturan-peraturan dan termasuklah dengan kaedah-kaedah pembuktian untuk memudahkan hakim dalam membuat keputusan. Perkara ini juga dinyatakan dalam Seksyen 17 Kurungan 2 dan Kurungan Seksyen 18 Kurungan 1 dalam akta yang sama. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sumpah juga dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah sebagai kaedah pembuktian ayat 89. Begitu juga dalam hadis Al-Baihaqi yang mengatakan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Itu membuktikan bahawa keterangan bagi orang yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang dituduh atau yang didakwa. Jadi perkara ini juga telah dinyatakan dalam Seksyen 87-1 dalam akta yang sama. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dengan masa yang singkat ini saya cuba untuk mencepatkan huraian saya mengenai bagaimana berlakunya pengintegrasian di antara Al-Quran dan sains dan teknologi dalam undang-undang keterangan Islam khususnya yang berada di Malaysia. Tuan-tuan tengok contohnya dokumen elektronik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tidak sebut perkataan elektronik, tapi kita kena ingat bahawa dalam surah ayat 282 surah Al-Baqarah menyatakan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi wahai orang yang beriman, sekiranya kamu berlaku hutang piutang di antara kamu, maka hendaklah kamu tulis. Sebab apa? Tulis ini untuk mengelakkan berlaku pertikaian atau kelupaan pada masa akan datang. Tetapi tulis di situ merujuk kepada dokumen. Jadi dokumen itu makna bersifat umum. Mungkin dokumen ketika itu melalui penulisan, maka sesuailah pada hari ini kita banyak menggunakan dokumen elektronik, maka tidak salah untuk kita menyatakan bahawa dokumen elektronik ini merupakan kaedah pembuktian yang boleh diterima pakai, bahkan telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung dan banyak disokong oleh hadis-hadis yang lain. Jadi ini jelas berlaku pengintegrasian di antara teknologi moden dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di dalam begitu juga sebagaimana saya pernah sebut dalam Seksyen 3 dalam akta yang sama, begitu juga Seksyen 49 huraian 3, sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer elektronik, maka ia dianggap sebagai keterangan premier. Maka ia boleh diterima sebagai kaedah pembuktian. Cantiknya Al-Quran ini.
Begitu juga dengan pendapat pakar. Pendapat pakar ini merupakan kaedah pendapat yang sangat popular khusus dalam kes-kes jenayah. Okey? Dalam kes jenayah, dalam kes untuk pengesahan dokumen contohnya. Dokumen sekarang banyak pemalsuan. Maka kaedah yang digunakan untuk mengesahkan dokumen tersebut adalah melalui pendapat pakar. Pakar yang akan menjelaskan perkara tersebut dokumen asli atau tidak. Atau kes bunuh dan sebagainya. Maka penggunaan teknologi pada hari ini melalui ujian darah dan sebagainya sememangnya tidak berlawanan dengan Al-Quran. Sebab Tuhan sebut saya jelas dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang ahli-ahli ilmu atau pakar sekiranya kamu tidak mengetahui tentang sesuatu perkara. Maka termasuklah pakar forensik yang menggunakan kaedah teknologi terkini dan sebagainya. Sebagaimana ada ayat 43 yang saya baca tadi. Begitu juga section 33 dalam akta yang sama. Begitu juga dengan korina. Sebab pendapat pakar dan korina ini satu perkara yang sangat berkait rapat. Contohnya kalau kita katakan bahawa ada pisau yang ada ataupun seorang yang mati dalam rumahnya dan ada pistol di tangannya. Maka pistol di tangan itu menggambarkan dia mati sama ada bunuh diri atau mati dibunuh. Kan? Jadi pistol itu merupakan qarinah bangsa dan untuk menentukan siapakah yang membunuhnya ataupun dia mati bunuh diri atau ada yang membunuhnya, maka pakarlah yang akan menentukannya. Jadi pendapat pakar dan qarinah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat kuat sebagaimana yang telah dinyatakan surah Yusuf ayat 25 dan 28. Ini membuktikan bahawa berlakunya perintegrasian di antara Al-Quran, sains dan juga teknologi. Tentu yang dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup untuk pembintangan saya pada kali ini, Imam Al-Khatib Al-Syarbini pernah menyatakan sesungguhnya tabiat manusia suka melakukan kezaliman, menyekat yakni merampas hak orang lain dan amat sedikit orang yang melihat kesalahan pada dirinya sendiri. Jadi sekiranya kaedah pembuktian secara elektronik khususnya sains teknologi tidak dapat digunakan untuk sebagai kaedah pembuktian, maka sudah tentulah kezaliman ini akan berterusan. Kerana orang yang zalim tidak akan mengaku dirinya zalim, sentiasa menganggap bahawa hak yang ada pada orang lain itulah haknya. Dan sukar untuk mengakui bahawa apa yang ada pada dirinya adalah hak milik orang lain. Maka bertepatanlah dengan kata-kata yang masyhur yang dinyatakan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Selain pada itu, maka setiap pendakwaan perlu dikukuh dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan mahkamah dalam membuat keputusan yang tepat. Sekiranya tidak ada kaedah lain melainkan dengan kaedah elektronik yang dapat meyakinkan mahkamah untuk dalam membuat keputusan yang lebih adil, maka kenapa tidak dia perlu diterima. Bahkan sebagaimana saya nyatakan tadi, bahawa kaedah pembuktian melalui elektronik sebenarnya diiktirafkan secara tidak langsung melalui hadis-hadis nas-nas yang bersifat umum di Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas-nas syariat tidak pernah mengikat para hakim hanya menerima kaedah tertentu sahaja. Kerana masuk keterangan itu sendiri, hakim dalam membuat keputusan yang agak tepat, cepat dan juga mengembalikan hak yang dirampas kepada pemilik yang sebenar. Dan akhir sekali, sekiranya penggunaan sains dan teknologi dapat membantu menyelesaikan isu yang ia boleh diterima pakai, maka jelas menunjukkan bahawa di sini bahawa Al-Quran walaupun diturun lebih 1400 tahun yang lepas, maka Al-Quran ini sebenarnya mengandung syarat, mengandung ilmu-ilmu pengintegrasian dan tidak pernah menafikan sains dan teknologi ini sebagai kaedah pembuktian yang dapat membantu memberikan hak-hak, mengembalikan hak-hak kepada mereka yang lebih berhak. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Wan Abdul Fattah, walaupun tidak ada di sini,
InsyaAllah kalau ada persoalan mungkin kita tak dapat kot untuk tajuk ni. Kalau ada apa-apa soalan kepada beliau. Baik, insyaAllah kita teruskan lagi kepada pembentang yang ketiga. Yang ini Cik Nur Madhiha binti Abdullah dengan tajuk pembentangan beliau Trend Pembelajaran Al-Quran di Facebook. Falyatafaddal. Nampak ke slide? Nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya Nur Madhiha, pelajar sarjana Quran Sunnah, akan berkongsi tentang tajuk kajian yang berkaitan dengan trend pembelajaran Al-Quran di Facebook. Okay, sebagai kenalan, evolusi pembelajaran Al-Quran. Proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran umumnya dilaksanakan secara bersemuka menggunakan kaedah talaki dan musyafahah. Terdapat juga beberapa kaedah pembelajaran Al-Quran yang telah diperkenalkan terutamanya bagi bangsa bukan Arab menerusi kaedah Iqra, Al-Baghdadi, Hattawiyah, Haraki, Al-Matin, Al-Barqi, Qiraat dan sebagainya yang juga dilaksanakan secara bersemuka. Namun terdapat evolusi yang menggunakan bantuan teknologi setelah peredaran masa seperti pen digital Al-Quran, pembelajaran di laman web dan atas talian. Okay. Trend pembelajaran Al-Quran semasa sekarang, pengguna Al-Quran digital yang telah diperkenalkan sejak tahun 2007 seterusnya sedikit demi sedikit telah berubah kepada aplikasi Al-Quran sehingga pelaksanaan pembelajaran atas talian menggunakan radio dan televisyen. Manakala sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020, pembelajaran Al-Quran berkembang menerusi laman web seperti platform Google Meet, Zoom, Webex, media sosial dan sebagainya. Pada asasnya, pembelajaran atas talian ini hanya memerlukan capaian internet yang pantas dan gadget seperti telefon pintar ataupun komputer riba. Okay, menurut Muhammad Ikram, satu perbincangan mengenai konsep pembelajaran Al-Quran dan meraihkan teknologi telah pun dibincangkan antara panduan yang disarankan semasa pembelajaran kelas atas talian ini adalah mempunyai para guru yang arif tentang Al-Quran. Pelajar yang mahir menggunakan peranti yang digunakan, pelajar mencatat dan mengulang ilmu yang telah dipelajari, guru dan pelajar haruslah menggunakan peranti yang baik tanpa sebarang kerosakan, nada suara yang jelas, visual yang jelas dan mengulangi bacaan jika berlaku sebarang gangguan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Zakaria, pengenalan pembelajaran Al-Quran menggunakan media elektronik ini telah menyumbang kepada banyak faedah-faedah seperti alat bantuan belajar untuk orang buta, kanak-kanak autism, penggunaan translasi ayat Quran mengikut bahasa, membantu meningkatkan motivasi pelajar bagi pelajar yang down rasa nak baca Al-Quran, tak reti. Seterusnya, mengintegrasikan model pembelajaran Al-Quran secara atas talian. Seterusnya, kajian ini dibuktikan dengan kajian Nur Atikah dan Nur Najihan yang menunjukkan aplikasi Smart Iqra yang dibangunkan dapat membantu penguasaan Al-Quran dalam kalangan murid buta serta mengurangkan bilangan murid yang buta Al-Quran. Okay. Ini membuktikan bahawa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai medium dakwah alaf baru pada hari ini.
Okay. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kualitatif, iaitu analisis kandungan dan pemerhatian. Dengan analisis kandungan dengan merujuk kepada laporan penyelidikan dan artikel jurnal, manakala pemerhatian menggunakan laman web Facebook. Bagi dapatan kajian pula, berdasarkan kepada pemerhatian, saya mendapati bahawa terdapat 3 kelas kategori Al-Quran yang telah dilaksanakan dan ditawarkan di Facebook, iaitu kelas peringkat rendah, kelas peringkat pertengahan dan kelas peringkat tinggi. Bagi kelas peringkat rendah ini adalah kelas yang mengajar asas-asas huruf Al-Quran seperti Iqra' dan Al-Baghdadi dan juga tajwid asas. Seterusnya, kelas peringkat pertengahan, kelas yang merangkumi tajwid dan tilawah, iaitu guru memperdengarkan bacaan Al-Quran secara bertajwid. Dan kelas peringkat tinggi iaitu kelas Tarannum. Okay. Seterusnya, dapatan kajian. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, saya mendapati banyak kelas-kelas yang ditawarkan pada kelas peringkat rendah ini. Tapi saya memilih 2 contoh seperti mudahnya tajwid, mengaji guna simbol je dan juga mengaji best. Okay. Kedua-dua kelas ni sesuai disertai oleh mereka yang baru ingin membaca Al-Quran kerana kelas-kelas ini memberikan pendedahan awal bacaan Al-Quran seperti bacaan ijaiyah, bacaan Iqra', tajwid asas yang mudah dan ringkas yang menggunakan simbol dan kaedah-kaedah yang tersendiri. Okay. Hasil daripada pelajar yang mengikuti kelas ini, mereka akan boleh mengenal dan boleh membaca Al-Quran, mengenal huruf dan membaca Al-Quran. Seterusnya, dapatan kajian pada kelas peringkat pertengahan, iaitu saya memilih Azdan Quranic Center dan Fatihah. Okay. Menerusi pemerhatian dilaksanakan, kelas yang ditawarkan adalah dengan menawarkan pembelajaran bacaan Al-Quran, iaitu semasa live, guru membaca ayat Al-Quran secara bertajwid dan dengan kadar yang mampu diikuti oleh penonton. Okay. Kelas ini sesuai bagi mereka yang telah mengenal huruf-huruf hijaiyah dan juga boleh membaca Al-Quran. Kelas ini juga sesuai untuk mereka yang ingin menambah baik mutu bacaan Al-Quran, kerana kedua-dua kelas ini memberikan pendedahan dan menumpukan bacaan pada makhraj dan tajwid Al-Quran. Okay. Istifadah daripada mengikuti kelas pada peringkat ini adalah pelajar-pelajar boleh menguasai ilmu tajwid dengan lebih baik dari segi teori dan praktikal. Seterusnya, kelas peringkat tinggi, iaitu saya memilih page Ustaz Fahmi Empire. Dapatan kajian mendapati kelas ini sesuai untuk mereka yang telah mahir membaca Al-Quran dan menguasai ilmu tajwid. Ini kerana kalau kita nak belajar hukum tajwid, kalau kita nak belajar ilmu Tarannum, seseorang itu mestilah khatam ataupun mahir hukum-hukum tajwid dengan lebih baik. Okay. Menerusi kelas ni, pelajar-pelajar akan belajar Tarannum, 7 Tarannum basic, dan satu lagi kelebihan yang terdapat pada kelas ini, pada kelas Tarannum interaktif, iaitu di antara satu-satunya kelas yang berinteraksi 2 hala dengan penonton, iaitu penonton boleh call untuk memperdengarkan bacaan mereka setelah kelas di hujung kelas. Pelajar-pelajar mengikuti kelas ini akan mahir membaca Al-Quran secara berlagu dan bertarannum, sama ada secara mujawwad ataupun murattal. Kesimpulan, Facebook merupakan salah satu inisiatif untuk pembelajaran Al-Quran. Seterusnya, kita boleh menggunakan mindset pengguna untuk menjadikan Facebook sebagai platform
bukan sebagai media sosial semata-mata. Yang ketiga, menggalakkan lebih ramai untuk belajar Al-Quran dengan kaedah santai dan bersahaja. Walaupun kita tengah online, boleh dulu dengar bacaan Al-Quran, boleh dulu belajar Al-Quran. Dan terakhir sekali, jadual kelas yang bersistematik dan tersusun membantu menarik lebih ramai penonton semasa bacaan Al-Quran berlangsung. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Meliha atas pembentangan sebentar tadi. Ada persoalan ke daripada panel yang lain? Sekiranya ada persoalan boleh ajukan, insya-Allah. Ada? Baik, kalau tak ada kita teruskan lagi dengan pembentangan yang ketiga. Pembentang yang ketiga ini, yakni Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ada ke sini? Dr. Luqman ada? Ada. Dr. Luqman akan membentangkan 2 tajuk. Berpulanglah, masa yang diberikan lebih kurang 20 minit lah. 20 minit kata kan? Yang sama ada yang pembentang pertama, artikel yang pertama itu lebih panjang ke ataupun lebih pendek, terpulang. Okay? Ya. Dr. Muhammad Luqman akan bentangkan 2 tajuk, yakni Syekh Mustafa Ismail dan Asas Persembahan Taranum Al-Quran, satu perbincangan. Dan tajuk yang kedua, metodologi dalam persembahan maqamat, satu perbahasan awal. Boleh tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Terima kasih kepada moderator dan tuan-tuan, puan-puan rakan dalam perbincangan ini. Saya mulakan dengan tajuk pertama, Syekh Mustafa Ismail dan Asas Persembahan Taranum Al-Quran, satu perbincangan. Sebenarnya Syekh Mustafa Ismail ini dalam bidang ilmu tarannum adalah merupakan seorang satu ikutan ataupun ikon yang sangat besar di kalangan ahli tarannum, dan boleh dikatakan pegangan ataupun ikutan ini berterusan walaupun Syekh Mustafa Ismail sudah meninggal hampir kita kata 30 tahun lebih kurang, tapi dia punya kaedah cara dalam pembawaan tarannum itu masih sampai ke hari ini menjadi ikutan, bahkan di Malaysia dan seluruh dunia. Di Malaysia ini kalau dalam musabaqah Al-Quran sampai tahap kecenderungan para qari kalau tidak mengikut cara Mustafa Ismail ni seolah-olah tidak sah, seolah-olah begitu. Walhal sebenarnya yang lain okey sahaja, tinggal lagi minat mereka terhadap Syekh Mustafa Ismail. Baik, jadi oleh kerana Syekh Mustafa Ismail seorang yang begitu besar dalam dikira dalam ilmu tarannum, maka perbincangan kita ini menjuruskan kepada apa asas-asas yang dipegang oleh Syekh Mustafa Ismail. Saya mulakan dulu dengan nama Syekh Mustafa Ismail dan kelahirannya, biodata dia sedikit sebanyak. Iaitu, mula-mula nak minta maaf kan, saya guna telefon aja ni. Jadi tak dapat nak tunjukkan saya. Komputer semua apa anak-anak yang guna PDPR dia orang punya kelas semua. Jadi yang ini tak dapat nak itu tadi. Jadi terpaksa apa ni membentang cara begini ajalah. Mesir pada 17 Jun 1905 Masihi bersamaan dengan 4 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1323 Hijriah, di sebuah kampung yang bernama Mit Ghazal atau Majid Ghazal di Sampah di dekat Tanta, Mesir. Dan beliau ini bila dilahirkan di sebuah perkampungan tersebut, beliau sangat berminat dengan bacaan Al-Quran dan beliau telah menghafal Al-Quran sejak daripada kecil lagi. Dan tradisi qari-qari Mesir dengan tradisi qari-qari Malaysia sangat berbeza.
tradisi qari-qari Mesir bila mereka mula belajar Al-Quran, pembelajaran Al-Quran mereka ialah sehingga mereka ini dapat mengkhatamkan Al-Quran hafazannya 30 juzuk sekitar umur 10 hingga 12 tahun. Dan itulah berlaku kepada Syekh Mustafa Ismail. Adapun tradisi tempat kita ini kalau dapat bertaranum itu taranum lah, tapi biasanya ataupun majoritinya adalah bukan daripada kalangan hafiz ataupun hafaz Al-Quran. Dan suasana itu nampaknya berubah sedikit demi sedikit dengan adanya para pelajar yang keluar daripada mahat-mahat tahfiz apa semua. Tapi asasnya ialah di kalangan qurra yang Arab, boleh katakan hampir keseluruhan, kalau tidak 100% pun 90% daripada mereka adalah daripada kalangan hufaz Al-Quran. Dan Syekh Mustafa Ismail ini digelar dengan gelaran yang berbagai, Imam Al-Qurra, Al-Qari'ul Awal, Amir Qurra dan seumpamanya, di dalam kertas kerja saya tuliskan itu. Dan beliau ni belajar Al-Quran dengan beberapa orang guru yang hebat-hebat yang dikira Syekhul Maqari seperti Syekh Muhammad Ali Muhammad Al-Dabba', Syekh Muhammad Rif'at, Syekh Saifi, Muhammad Salamah, Al-Fatah Sya'isha' dan lain-lain. Dan beliau juga mempunyai murid-murid yang ramai, dan antara murid-murid yang hebat yang dikenali dalam dunia qari ialah seperti Syekh Fathi Al-Maliji. Beliau adalah antara murid yang dikira sebagai muqallid kepada Syekh Mustafa Ismail, dan beliau datang ke Malaysia dan duduk di Malaysia agak rasanya beberapa bulan juga menyebarkan ilmu taranum. Selepas itu beliau balik ke Mesir dan akhirnya meninggal di Mesir lah. Begitu juga Syekh Mustafa Ghalwash yang baru saja meninggal dalam beberapa tahun lepas. Begitu juga yang masih hidup sampai kali ini adalah Syekh Dr. Ahmad Nu'aina. Kalau buka dalam YouTube itu, tuan-tuan puan-puan akan dapat mendengarlah bacaan Syekh Ahmad Nu'aina. Walaupun umurnya sudah lanjut tetapi masih mempunyai kekuatan dan bakat yang luar biasa lah dalam ilmu taranum. Baik. Syekh Mustafa Ismail ini antara, saya cuba ringkaskan di sini dalam masa yang ada, dia ada kecenderungan bacaan Al-Quran yang dalam ilmu taranum ini dianggap sebagai luar biasa. Kerana apabila menyebutkan tentang harakat taranum, dalam ilmu taranum dia ada harakat. Kebiasaannya kalau di dalam musabaqah Al-Quran yang diwajibkan kepada seorang qari adalah empat harakat, iaitu harakat pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian dalam masalah tabaqah 1, 2 dan 3 itu diwajibkan kepada para qari, ataupun 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 ataupun 2, 3, 4 itu diwajibkan kepada qari-qari lah. Kebiasaan qari-qari kita akan membawa paling banyaklah kalau taranum, misalnya taranum bayati, akan dibawa antara 1 harakat sehingga 6 ataupun 8, 10 dah paling tinggi. Tetapi Syekh Mustafa Ismail, dia punya kaedah bacaannya, dia boleh membawa taranum bayati itu dengan belasan malahan puluhan harakat dalam satu bacaan. Dan kebiasaannya bacaan dia tidak kurang daripada mengambil masa tidak kurang daripada setengah jam punya bacaan. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau lah. Dengan mengulangi pelbagai qiraat dan seumpamanya. Kemudian antara kelebihan yang utama yang ada kepada bacaan Syekh Mustafa Ismail ini ialah berlakunya wuslah al-mumatsalah. Ini salah satu kaedah yang ditonjolkan di dalam bacaan Syekh Mustafa Ismail, iaitu daripada satu taranum kepada satu taranum yang lain dengan sangat-sangat licin, sangat-sangat kemas, sangat-sangat sempurna.
orang mendengar, kalau orang awam mendengarnya seolah-olah dia masih kekal dalam satu taranum yang sama, sedangkan tidak. Syekh Mustafa Ismail telah berpindah kepada taranum yang lain. Itu dia punya kelebihan. Jadi dengan sebab itu kita terbawa-bawa atau terawang-awang dengan gaya taranum Syekh Mustafa Ismail ini, yang akhirnya setengah jam itu bagi peminat ilmu taranum seolah-olah sangat pendek dan tidak mencukupi. Itu kelebihan yang ada kepada Syekh Mustafa Ismail. Kalau boleh nak kita bandingkan seperti mana peminat Hindustan. Kalau orang minat Hindustan ni tuan-tuan, rasanya 2 jam, 3 jam tu tak terasa. Tak, pelakon menangis, kita menangis. Nah, pelakon suka, kita suka. Pelakon sedih, kita sedih. Dan naik atas kereta api, bukan main tu jatuh. Tak sempat kahwin juga rupanya antara hero dan heroin tu. Contoh sajalah. Tapi ini minat yang berlaku kepada para qari terhadap Mustafa Ismail. Baik. Masa sangat-sangat itu dah. Baik, saya cuba ringkaskan. Mustafa Ismail ini dari sudut tabaqah tarannum yang dia bawa ialah semasa tabaqah kebiasaan semua qari akan membawa tabaqah daripada tabaqah qarar yang bawah. Nah, kemudian naik kepada nawah, kemudian jawab. Tetapi tidak. Mustafa Ismail ini boleh jadi sahaja dia memulakan dengan nawah, kemudian dia naik jawab, dia qarar, tapi tidak mencacatkan. Kalau orang lain buat, barangkali telinga kita akan merasa ada satu yang tak kena. Tapi inilah pentingnya kemahiran. Seperti manalah orang mahir bawa kereta. Tak. Dia pecut ke, dia perlahan ke, nampak macam semua semacam licin aja tak. Tetapi hakikatnya itu dia mahir. Kalau orang tak pandai bawa, dia ikut tu pun tak kena juga. Ya tak? Kejap dengan gelong lah, kiri kanan apa semua, katakan break tak menentu. Jadi itu bagi orang yang baru, tapi bagi orang yang mendalami seperti mana Syekh Mustafa Ismail, itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi saya cuba ringkaskan setakat itu. InsyaAllah ada penyambungan perbincangan yang ada kaitan secara terus dengan tajuk yang kedua. Ya, boleh Moderator pindah kepada tajuk yang kedua. Boleh. Ya, terima kasih. Ya. Tajuk yang kedua adalah metodologi dalam persembahan maqamat, satu perbahasan awal. Nah, tajuk ini juga sebenarnya ada kaitan dengan perbincangan Syekh Mustafa Ismail tadi, iaitu penelitian bagaimana seseorang yang ingin membaca Al-Quran bertarannum dengan cara yang betul, dan dia perlu mengikut metodologi ini. Kaedah-kaedah ini penting. Kalau dia ikut dengan cara dia punya suka saja, dia punya minat saja, akan jadi bacaan tadi huru-hara. Betul nak bertarannum, tujuan asal tarannum ini untuk tahsin. Sebab kalau antara tajwid dan tarannum, sebenarnya dia menghasilkan satu benda yang sama. Sebab itu tajwid itu makna tahsin. Tarannum juga tujuannya untuk tahsin kepada bacaan Al-Quran. Cuma kalau tak kena kaedah, bukan tahsin yang dapat. Sakit telinga kita dengar. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dia perlu ada satu kaedah untuk menjadikan bacaan tarannum Al-Quran ini satu yang menghasilkan tahsin tadi. Baik. Bila disebutkan tentang ilmu tarannum, daripada mana asalnya? Daripada mana asalnya? Tuan-tuan muslimat yang bersama pada petang ini, sebenarnya asas dalam ilmu tarannum ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu hadis-hadis berkenaan tarannum ini didokongi hampir belasan hadis, hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh, ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina lin-nabi ayataghanna bil Quran. Adzina di sini bermaksud ialah mendengar, bukan izin. Banyaklah sebahagian daripada buku-buku Melayu yang menterjemahkan hadis ini, diterjemahkan izin. Tak, adzina ini mana istama'a. Mana mastama'a Allahu li syai'in kama istama'a lin nabi ayataghanna bil Quran. Maknanya Allah tidak mendengar
terhadap satu perkara sebagaimana Allah mendengar kepada seorang nabi yang melagukannya taghanna bil Quran. Walaupun ada perbincangan yang Imam Ibn Hajar Asqalani membincangkan hadis ini agak panjang, walau macam mana pun kesimpulan yang beliau buat adalah azina ini merujuk kepada mendengar. Bila mendengar ia berkaitan dengan ya taghanna tadi adalah berkaitan dengan masalah tarannum dan lagu. Baik, kalau mengikut sejarah ilmu tarannum ini bukan sahaja di zaman Nabi SAW, bahkan ia bermula sebelum daripada zaman Nabi SAW. Hatta Nabi Allah Daud juga membaca dengan tarannum. Anda Daud yaqra'uz zabur bisab'ina lahnan, iaitu Nabi Allah Daud membaca kitab Zabur itu dengan 70 lagu. Jadi itu satu perkara yang barangkali perlu dibincangkan dengan panjang lebar, kerana kita pun tak dapat bayangkan bagaimana Nabi Allah Daud membaca dengan tarannum 70. Yang sempat saya sendiri belajar ialah 10 lagu, dan mengetahui nama-nama itu 10 yang lain, sekitar 20 gitulah. Selebihnya itu 50 lagi, wallahu ta'ala a'lam. Itu yang ada yang kelebihan yang ada kepada Nabi Allah Daud. Baik. Dalam perbincangan, saya dah sebut tadi dalam Mustafa Ismail, Syekh Mustafa Ismail tentang harakat yang dibawa oleh beliau. Dan harakat ini dia ada pertama harakat yang kita panggil qarar, kemudian nawah, jawabul jawab, kemudian dia ada nuzul dan qarar balik. Jadi bukan setiap tarannum perlu ada susunan yang sebegini. Kerana sebahagian tarannum kita ambil yang qarar, nawah, jawabul jawab, kemudian lepas tu kita pindah kepada tarannum yang lain tanpa kembali kepada qarar. Cuma asas dalam ilmu tarannum ialah akan ada qararnya yang kembali, dan ini berlaku kepada tahap yang terakhirlah, maksudnya bila nak menutup tarannum tu maka dia perlukan kepada tahap yang qarar kembali. Kemudian tabaqah pula, perbezaan di antara harakat dan tabaqah. Tabaqah ini adalah tingkat suara. Harakat itu yang kita buat. Contohnya, saya bagi contohlah. Bismillahirrahmanirrahim. Misal, itu satu harakat. Tapi kedudukan suara itu sudah kita panggil pada tahap yang kedua suara tersebut. Itu tabaqah 2, tetapi harakat yang pertama. Masuk pada ayat kedua dipanggil harakat yang kedua. Tabaqah suara mungkin tabaqah 3 dan seumpama. Itu beza di antara tabaqah dan juga harakat. Kedua-duanya sangat hampir, tapi ada peranan yang berbeza. Kemudian begitu juga mahattah. Mahattah ini gaya hujung yang diwakafkan. Gaya hujung ini sangat penting sebenarnya kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita kalau nak wakafkan satu ayat, afala tatafakkarun, contoh. Kita akan wakaf afala tatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir? Nah, afala tatafakkarun maksudnya adakah kamu tidak berfikir? Jadi sesuai. Kalau kita wakafkan afala tatafakkarun, kalau begitu tak, dari segi makna ayat tak sesuai. Adakah kamu tidak berfikir? Jadi tak berapa munasabah. Jadi kalau gaya soal, kena gaya soal lah. Macam kita datang rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tak munasabah. Dia mesti ada gaya macam menyoal, ada seruan dan seumpamanya itu. Kena ada, itulah yang dibincangkan dalam ilmu tarannum Al-Quran. Ada satu kisah, barangkali kisah ini boleh saya sebutkan di sini sebagai yang hujungnya kan. Walaupun ada lagi, tapi memandangkan masa yang
Kalau ikut nak bincang ini panjang lah boleh cerita. Tapi tuan-tuan, kita cuba raikanlah masa yang diberikan itu, ada sedikit saja lagi. Mahattah ini sebelum ini ada imam-imam Arab yang datang dan saya bersemayang di belakang imam Arab itu. Orang Arab ni, Arab tu Arab Mesir. Dia tidak jaga mahattah. Mana hujung ni dia tak jaga. Maksud tak jaga itu rakaat yang bangkit pada rakaat kedua. Contohnya kita bangkit sembahyang tarawih rakaat kedua itu, bila kita bangkit daripada sujud Allahu Akbar, maka kita akan tahiyat akhir. Yang itu dia panjangkan. Nah, iaitu dia panjangkan. Allahu Akbar. Jadi bila dia buat begitu, yang makmum yang sebelah lelaki ni boleh nampak imam tu, okeylah. Muslimat kat belakang ni tak nampak. Ya. Kebiasaan kita kalau yang rakaat akhir tu dia akan pendek. Allahu Akbar. Itu sebagai rakaat akhir. Ni tak, yang nak duduk tahiyat awal itu, tahiyat tu dipanjangkan Allahu Akbar, dipanjangkan gitu. Makmum yang muslimat belakang tabir ni dah bangun dah. Jadi ini bagi ustaz, orang seperti ini dia tidak meraihkan mahattah. Kalau mahattah itu tempat nak ujung nak berhenti itu pendek, gaya pendek lah. Nah, kalau yang nak bangun lagi daripada sujud, nak bangun qiyam, kita boleh terima yang itu. Tapi tidak, yang dipanjangkan adalah semasa dia nak tahiyat. Jadi inilah satu perkara yang perlu diambil perhatian bersama-sama lah. Jadi benda itu berlaku. Jadi mudah-mudahan walaupun saya tak dapat habiskan semua sekali ini, tapi poinnya ialah kesimpulan yang disebutkan di sini, meraihkan masa kita ini, iaitu seorang yang ingin membaca Al-Quran dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, kaedah dan mutaradam ini ialah mesti dia mengikut beberapa perkara ataupun metodologi yang penting untuk tujuan tahsin kepada pembacaan Al-Quran. Jadi saya minta maaf lah, dan mudah-mudahan kita dapat ambil kebaikan bersama dan serah kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Luqman. Sekiranya ada pertanyaan boleh kemukakan. Cuma doktor sajalah saya nak tanya, petua. Petua Terengganu ni kadang-kadang bila kita nak berjawab ni habis suara. Ada tak petua-petua nak nafas tu bagi panjang? Kalau keadaan nafas itu begini saja. Latih baca Fatihah satu nafas. Bacaan Fatihah itu satu nafas dengan bacaan yang qadar pertengahan, tidak cepat sangat, tidak lambat sangat. Mungkin awal kita buat tu Bismillahirrahmanirrahim, mungkin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in situ dulu. Latih lagi seterusnya dia akan lebih panjang. Kalau dapat sampai as-siratal ladzina an'amta 'alaihim, katakanlah di situ, itu sudah sangat panjang lah. Insya-Allah dia akan sangat-sangat membantu. Itu kaedah. Ada kaedah lain menyelam. Ustaz takut menyelam tu tak timbul-timbul, susah juga. Macam pertahanan awam kata bubbling kot. Lama tu menjerit dalam tu. Ada juga. Ya, ada kan. Okey. Baik. Insya-Allah untuk pembentangan yang seterusnya saya sendirilah. Terima kasih. Kita kira masa insya-Allah. Saya dah. Sama. Baik, saya share dulu. Boleh nampak skrin? Boleh nampak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kena letak masa untuk saya sekali lah. Nanti terlebih pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk pembentangan saya pada petang ni, was-was dan kaitannya dalam masalah obsessive compulsive disorder, yang ini OCD. Ini merupakan satu daripada 20 tajuk yang telah saya buat dalam tajuk PhD.
Baik, sekadar pengenalan. Kadang-kadang bila kita sebut pasal was-was dalam masyarakat Islam, selalu mengaitkan dia dengan gangguan jin dan syaitan. Sedangkan dalam surah An-Nas sendiri disebutkan mengaitkan was-was ni dengan dua penyebab utama, yakni minal jinnati wan nas. Kadang-kadang bila kita tengok tindakan beberapa pihak yang hanya mengaitkan jin sebagai sebab utama was-was, sedikit sebanyak telah menyebabkan umat Islam ni leka dan lalai untuk meneraka punca lain, iaitu manusia itu sendiri. Sebab itulah kalau perbahasan tentang An-Nas sendiri pun dia disebutkan dalam mufassirin yang lain mengatakan An-Nas ini juga termasuk kepada orang yang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Baik. Kadang-kadang kita biasa dengar bahawasanya was-was ni dikaitkan dengan angkat takbir berulang kali. Saya difahamkan mungkin semua biasa tengok sama ada pakcik ataupun makcik orang Melayu lah. Angkat berulang kali Allah, Allah, Allah. Tak habis-habis, tak sampai-sampai. Kemudian ada juga membasuh tangan ataupun ambil wuduk, mandi dalam kuantiti masa yang lama. Ada yang mengambil masa sampai hampir sejam. Ada juga yang mengatakan was-was dia timbul dalam fikiran dia, siapa yang cipta Allah ni? Yang cipta manusia ni Allah. Siapa yang cipta Allah ni? Ada juga perbuatan dan pemikiran seumpama ini banyak dilakarkan ataupun ditulis menerusi karya-karya ulama silam. Antaranya Baiduzaman An-Nursi ataupun Ibn Qayyim Al-Jauzi dan sebagainya. Baik. Kita tengok sikit dari segi pandangan ilmuwan bahasa terhadap perkataan was-was ini. Bila disebut huruf waw dan sin diulang berulang kali, ini bermaksud perbuatan membisik itu diulang berkali-kali menerusi perbuatan. Huruf waw dan sin ini juga bermaksud kalimah ataupun suara yang tidak kuat. Macam perkataan idza zulzila, zalzal situ bergoncang itu diulang berulang-ulang. Jadi goncangan yang Allah akan buat pada hari kiamat nanti berulang-ulang. Sama juga dengan perkataan was-was diulang 2 kali, bermaksud dia diulang banyak kali. Dari sudut makna bahasa, ada macam-macam penakrifan dia. Ada yang mengatakan bahawasanya was-was ini merujuk kepada bisikan syaitan yang tidak bermanfaat. Ada juga yang mengatakan bisikan, suara, kalam, percakapan yang tersembunyi, penyakit pada akal, dan kecelaruan tanpa kawalan. Bercakap dengan percakapan dan perkataan yang tersembunyi, mengelirukan, bunyi perhiasan. Bunyi perhiasan ni macam gelang ataupun cincin yang bunyi bersing macam tu. Suara bisikan orang yang sedang berburu. Kadang-kadang bila orang nak berburu ni suara dia bisik-bisik. Arnab tu. Macam itulah. Percampuran antara percakapan dan kebingungan, bercakap dengan percakapan tersembunyi, bercampur-campur yang tidak jelas, syak, ada juga yang kata bimbang, ada juga yang merujuk kepada kecelaruan, dan yang terakhir merujuk kepada salah satu daripada penyakit mental. Ini semua sumber-sumber yang saya dapat. Baik, was-was dalam pandangan fuqaha, saya ambil daripada kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Para fuqaha mengkategorikan was-was ini kepada 4 kategori. Kategori yang pertama yakni lintasan jiwa yang membisikkan sama ada keraguan nak buat ataupun tak buat. Nak lakukan ataupun tidak mahu lakukan. Sekadar bisik saja. Yang kedua, bisikan syaitan yang menimbulkan ketakutan kepada manusia dari sudut ibadah dan i'tiqad. Kalau tak buat macam ni berdosa, masuk neraka. Contohnya macam tu. Yang ketiga, lintasan dalam diri akibat keterlaluan ataupun berhati-hati dan cermat sehingga memerlukannya untuk melakukan sesuatu. Lintasan ini menguasai dirinya dan beranggapan jika dia belum melakukan perkara itu, maka dia akan diulangi berulang kali sampai kepada batasan yang menyebabkan perkara tersebut menguasai dalam minda. Dia macam jadi sesuatu benda yang kena buat. Kalau tak buat, dia akan rasa gelisah. Dan kategori ketiga inilah yang kadang-kadang seumpama macam penakrifan OCD nanti yang kita akan bahaskan nanti. Dan kategori yang keempat, perkara yang berlaku kepada minda ketika berucap tanpa berfikir ataupun tanpa kaedah dan sistem. Sama ada kadang-kadang terlepas cakap dan sebagainya. Baik, ini antara pandangan Wa'il bin Abu Hind dalam karyanya Was-Was Al-Qahri.
mengatakan bahawasanya sepakat majoriti ahli fiqh, muhaddithin, sarjana Muslim dan Barat, dia buat satu kesimpulan, was-was ini ada 3 bahagian. Yang pertama, was-was an-nafs ataupun was-was jiwa. Was-was ni main satu bisikan, dia tak suka, tapi dia main juga. Sama ada melibatkan perkara halal ataupun haram. Yang kedua, was-was syaitan, digelar sebagai was-was al-khannas. Hanya cukup kalau kita rawat dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang ketiga, was-was al-qahri ataupun ittirab was-was al-qahri. Dikenali juga dalam bahasa orang putih dia ataupun istilah penyakit mental dia OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Was-was ini akan datang kepada pemikiran secara berulang-ulang menyebabkan seseorang itu gelisah kalau dia tak buat benda tu, dia kena buat sehingga resah dia tu akan hilang dan tidak cukup hanya kita rawat dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah yang dinamakan sebagai OCD. Baik, ini ada beberapa dalil Al-Quran yang selalunya kita baca, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas wa waswasa lahum asy-syaitan wa waswasa ilaihi asy-syaitan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ini antara rumusan daripada para mufassirin. Yang pertama sekali, iblis adalah makhluk pertama yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencetus was-was jahat kepada Nabi Adam dan Hawa. Kedua, was-was syaitan ini juga merujuk kepada lintasan fikiran dalam diri kita yang kadang-kadang nampak realiti tetapi hakikat dia berbahaya. Majoriti ahli tafsir mengatakan was-was adalah bisikan jahat, halus dan tidak bermanfaat tetapi dapat difahami oleh hati manusia tanpa melalui deria pendengaran yang dicetuskan sama ada oleh jin dalam kalangan syaitan ataupun dalam kalangan manusia. Yang keempat, keinginan manusia yang mustahil untuk hidup abadi dan dijanjikan kekuatan seperti malaikat telah menjadi sasaran utama syaitan dalam proses godaan seperti Nabi Adam dan Hawa. Dan yang seterusnya, yang kelima, pencetus was-was dalam kalangan jin dan manusia mampu mempengaruhi hati dan emosi seseorang. Ini beberapa dalil hadis yang saya jumpa dalam kitab Sunan Sittah ataupun Sunan Tis'ah. Antaranya ketika mana saya baca mafhum je saja untuk menjimatkan masa. Syaitan apabila dia dengar azan, dia lari. Dia lari sampai ke tahap lari tercerit-cerit dan kentut. Sampai dia tak dengar bunyi azan tu lagi. Kemudian bila azan itu dah berhenti, dia akan datang lagi untuk kacau orang untuk solat. Majoriti ulama hadis mengatakan ini adalah syaitan dalam kalangan jin. Ada juga hadis yang kedua, ada beberapa sahabat Nabi bersedih hati ketika Nabi wafat. Sehingga hampir-hampir sebahagian daripada mereka menjadi was-was. Was-was di sini bukan was-was daripada syaitan, tetapi daripada diri sendiri. Kemudian ditanya pula pada yang ketiga, Nabi ditanya tentang bisikan syaitan. Maka Nabi menjawab, itu adalah tanda iman yang tulen. Kalau tak ada benda tu, bisikan tu, pelik lah. Dia kata pelik lah. Orang yang hebat, dia kena ada benda tu. Bisikan sikit-sikit itu biasalah. Itu. Yang keempat, seorang lelaki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami mendapati dalam sesuatu hati. Tetapi sekiranya hati ini menjadi arang ataupun lebih ia sukai daripada mengungkapkannya. Maka Nabi bersabda, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah merubah tipu dayanya menjadi bisikan. Ibnu Qudamah mengatakan merubah tipu dayanya menjadi perintahnya. Yang kelima, jangan sesekali salah seorang daripada kamu kencing di tempat mandi. Kemudian dia mandi daripada tempat tersebut. Sedangkan Imam Ahmad pernah menyebutkan dalam hadis ini, kemudian dia berwuduk di tempat tersebut kerana kebanyakan was-was itu daripadanya. Yang keenam, sesungguhnya pada tiap wuduk itu ada syaitan yang bernama Al-Walahan. Maka jauhilah was-was dalam air. Dan yang ketiga, ini antara hadis yang famous lah, yang selalu kita dengar. Allah memberi kelonggaran kepadaku tentang umatku sekiranya mereka tidak dianggap melakukan dosa daripada apa yang dibisikkan ke dalam dada, melainkan selama mana tidak dikerjakan. Kita ringkaskan sikit sebab 10 minit dah. OCD. Ini antara beberapa ciri OCD yang ada. Masalah kebimbangan seseorang yang mempunyai gangguan yang berulang-ulang yang tidak diingini. Idea ataupun obses.
Ni antara ciri-ciri dia datang dalam fikiran kita. Dan fikiran itu kita tak boleh nak hilangkan. Ni tak apa, ini antara hubung kait yang boleh kita samakan OCD dengan was-was. Kata Tariq, peranan syaitan secara tidak langsung ada dalam was-was al-qahri. Sebab apa? Sebab perkataan Arab OCD tetap menggunakan perkataan was-was dekat situ. Hatta Sidi, seorang sekretari di Malaysia, dia mengatakan pengaruh syaitan dalam was-was al-qahri telah diwajahkan, digambarkan dalam bentuk seksual, keagamaan, arahan dan kekotoran. Ini dalam ni dan sebagainya lah. Ni tuan-tuan boleh baca sendiri kat sini. Bahaya ke OCD ni? Dia antara 10 beban ketidakupayaan dan akan menjangkiti di antara 2% hingga 3% pada keseluruhan populasi manusia. Dulunya dia OCD ni senang faham, dia salah satu daripada penyakit mental. Tak kira orang Islam pun kena, orang bukan Islam pun kena, budak-budak pun kena, orang muda pun kena. Salah satu contoh yang saya boleh buat, kadang-kadang kenapa kita nampak ada seseorang tu mandi sampai lebih pada sejam. Bila kita kaji balik, bila dia mandi, air itu akan tumpah kena di lantai. Bila di lantai itu akan percik kena badan dia, dia menganggap bahawasanya air itu tak bersih, dia kena mandi lagi. Sampai dia menganggap air itu tak jatuh kena dia balik. Sampai dia puas hati. Kenapa dia basuh pinggan sampai 1 jam? 1 pinggan saja 1 jam. Sebab dia menganggap bahawasanya ada virus dan sebagainya, sampai ke tahap kadang-kadang nak basuh tangan pun guna air panas 100 darjah Celsius. Antara rumusan yang saya boleh dapat faham, was-was ni bukanlah suatu ancaman besar. Dia kata anggapan bahawasanya was-was bukan satu ancaman yang besar merupakan anggapan yang salah. Berkemungkinan penyakit OCD yang wujud pada hari ini adalah was-was yang mengalami evolusi hari ini. Sehubungan dengan itu, hakikat sebenar was-was yang digambar dalam Quran ini adalah untuk manusia tadabbur dan ambil iktibar tentang apa yang Allah buat di muka bumi ini. Proses rawatan dan pemulihan daripada penyakit OCD dan was-was ini memerlukan gabungan komprehensif antara pandangan Islam dan psikiatri moden. Dua-duanya itu daripada Islam. Selagi mana tidak lari daripada syarak, itulah Islam. Hal ini supaya elemen gangguan lebih mampu untuk kita cegah dan memberi kesan besar kepada emosi penyakit dan mengganggu kestabilan hidup sama ada secara peribadi ataupun sosial. Wallahu a'lam. Ada persoalan? Maaflah, lebih masuk sikit. Baik, untuk seterusnya, pembentang kita adalah Dr. Nur Wardatun Muhammad Razali dengan tajuknya Kemahiran Bacaan Al-Quran secara bertajwid dalam kalangan pelajar sekolah menengah harian, satu tinjauan awal. Dipersilakan. Dr. Mute. Tak. Suara tu tak dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okay, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kemahiran Bacaan Al-Quran secara bertajwid di kalangan pelajar sekolah menengah harian, satu tinjauan awal.
Baiklah, sebagai pendahuluan, penerapan bacaan Al-Quran terhadap kanak-kanak telah diterapkan oleh ibu bapa seawal usia 4 tahun. Yang mana kebanyakan ibu bapa mereka memulakan pendidikan ataupun penerapan bacaan Al-Quran seawal usia 4 tahun, kemudian usaha ini diteruskan di peringkat sekolah rendah bermula usia 7 tahun sehingga usia 12 tahun dengan silibus dengan menggunakan silibus Chekhov di sekolah rendah kebangsaan harian, dan kemudian tambahan kelas kafalah di sekolah rendah agama rakyat. Kalau kita tengok penerapan bacaan Al-Quran, kita kira dari umur 4 tahun sehingga ke umur 12 tahun mengambil masa yang lama. Namun begitu, keberkesanan silibus tajwid ni terhadap keupayaan bacaan Al-Quran pelajar masih di tahap tidak memuaskanlah apabila mereka menginjak ke peringkat sekolah menengah. Okey, oleh itu kertas kerja ini di antara objektif kertas kerja ini adalah untuk meninjau tahap kemahiran bacaan Al-Quran di kalangan pelajar dan juga untuk mengetahuilah faktor-faktor kelemahan bacaan Al-Quran secara bertajwid di kalangan para pelajar. Okay, kita pergi kepada perkara pertama, iaitu bagaimana tahap penguasaan bacaan Al-Quran di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Penguasaan bacaan Al-Quran lemah di peringkat sekolah rendah. Satu kajian oleh Masnan Jemadi pada tahun 2005, beliau menjalankan kajian berkaitan penguasaan bacaan Al-Quran di kalangan murid sekolah rendah mendapati sebanyak 34.5% pelajar di beberapa buah sekolah di negeri Perak mempunyai tahap penguasaan bacaan Al-Quran yang lemah. Jadi para pelajar ni secara purata tidak mampu menyebut makhraj huruf, lemah mengenal tanda-tanda bacaan dan hukum-hukum tajwid dengan baik. Kemudian satu kajian oleh Rashidah Mat Hassan pada tahun 2015 mendapati majoriti murid ada pada tahap lemah bagi pencapaian pengetahuan hukum tajwid dengan peratusan sebanyak 36.7%. Jadi sebahagian besar murid yang menjadi sampel kajian ini kebanyakannya tidak mengetahui nama hukum tajwid, jumlah harakat dan dalam keadaan bagaimana terbentuknya hukum tajwid tersebut. Sekiranya kelemahan yang bermula dari tahap sekolah rendah ini berlarutan sehingga ke peringkat sekolah menengah, dia akan memberi kesanlah apabila para pelajar ini meningkat dewasa sekiranya tak ada usaha untuk menambah baik tahap kemahiran pelajar ni. Okay, kedua, pelajar sekolah menengah tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jadi satu kajian yang dijalankan di kalangan pelajar tingkatan 4 di beberapa buah sekolah menengah terpilih di negeri Terengganu menyatakan bahawa masih ramai lagi murid-murid di peringkat sekolah menengah tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jadi didapati seramai 192 orang, iaitu kira-kira 60% daripada 320 orang murid yang dibuat kajian adalah buta Al-Quran. Jadi selepas melihat realiti tersebut, kita nak tahu jugalah apa dia faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan bacaan Al-Quran secara bertajwid di kalangan para pelajar. Okay, faktor yang pertama adalah tiada usaha tambahan dari ibu bapa. Jadi pelajar yang lemah penguasaan bacaan Al-Quran ini dikenal pasti tidak mendapatkan kelas tambahan pembelajaran Al-Quran di luar sekolah. Maksudnya para pelajar ni cuma belajar Al-Quran di peringkat sekolah rendah kebangsaan sahajalah. Jadi mereka tidak mengikuti kelas asas fardu ain yang mana boleh didapati di sekolah rendah agama rakyat, mahupun secara persendirian, iaitu menjemput gurulah datang ke rumah. Jadi apabila tak ada usaha tambahan dari ibu bapa ni, pembacaan Al-Quran berkualiti sukar dicapai oleh pelajar.
sekiranya pembudayaan serta pengukuhan Al-Quran tidak dimulakan di rumah oleh ibu bapa. Faktor yang kedua adalah kurikulum fokus ke kemahiran membaca sahaja, kemahiran membaca Al-Quran sahaja. Jadi kajian mendapati hukum tajwid tidak diberi penekanan secara khusus dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah Al-Quran di peringkat sekolah rendah. Jadi apabila kurikulum memberi fokus pada kemahiran membaca Al-Quran sahaja, jadi proses bacaan pelajar ni di tahap itu sajalah. Jadi bila mereka menginjak ke sekolah menengah, mereka sudah merasa bahawa bacaan Al-Quran mereka tu sudah cukup baik. Jadi mereka tak mahu menambah baik lagi lah bacaan Al-Quran secara bertajwid. Faktor yang ketiga adalah guru kurang berkemahiran. Jadi kelemahan guru dalam bacaan Al-Quran secara bertajwid, khususnya pengetahuan hukum tajwid serta kurang pakar menyebut huruf dan makhrajnya secara tidak langsung mempengaruhi bacaan pelajar. Yang keempat, kaedah pembelajaran kurang efektif. Jadi kaedah pembelajaran yang pakai sekarang adalah mengasingkanlah di antara pembelajaran ilmu tajwid dan juga pembelajaran ataupun pembelajaran tentang kelancaran bacaan ataupun fasahah lah. Jadi kedua-dua sesi pembelajaran ini dijalankan secara berasingan menggunakan kaedah kuliah. Kaedah kuliah ni maksudnya guru mengajar di hadapan murid di dalam kelas mendengar. Faktor yang kelima adalah ketiadaan alat bantu mengajar yang berkesan. Jadi kebergantungan pada media pembelajaran yang tersedia seperti buku teks sahaja akan menyebabkan pelajar kurang memahami ilmu tajwid. Jadi kita tak adalah nak kata buku teks tu tak bagus, tetapi penggunaan alat bantu mengajar iaitu buku teks sahaja hanya menyajikan sesuatu yang teori. Sedangkan pembelajaran tajwid dan juga fasahah memerlukan kepada praktikal. Jadi setelah melihat kepada faktor-faktor tersebut, jadi satu candangan pembinaan modul latihan kendiri tajwid sebagai alat bantu mengajar diperlukan. Jadi penambahbaikan dari segi penyampaiannya iaitu dari konsep penyampaian secara kuliah kepada penggabungan di antara talaqi dan musyafahah yang dilaksanakan seiring bagi mencapai fasahah dan penguasaan hukum tajwid. Jadi penambahbaikan ni adalah dengan kaedah menggabungkanlah di antara pembelajaran tajwid dan juga pembelajaran fasahah tadi digabungkan dengan menggunakan kaedah talaqi dan musyafahah. Jadi kaedah ini kita lihatlah dapat memberi pelajar ruang untuk mempelajari tajwid dengan lebih telus, seterusnya dapat memperbetulkan bacaan dalam masa yang sama ketika sesi talaqi dan musyafahah berlangsung. Jadi ini adalah model pembelajaran yang menggunakan modul latihan kendiri tajwid Riksan. Ini adalah modul yang akan dibangunkanlah, yang kami akan gunakan, yang akan bangunkan menggunakan grant USIM lah. Jadi kita boleh lihat kat sini pembelajaran tajwid dan juga kelancaran bacaan Al-Quran itu fasahah kita gabungkan dengan menggunakan kaedah talaqi dan musyafahah dengan menggunakan alat bantu mengajar yang kita akan bangunkanlah. Jadi model ini membantu pelajar fokus kepada subjek yang diajar iaitu dengan menggunakan elemen warna merah sebagai penanda fokus bagi memperkenalkan hukum-hukum tajwid kepada pelajar melalui penyampaian di dalam sesi pembelajaran secara talaqi dan musyafahah. Itulah yang menyumbang kepada kelemahan bacaan Al-Quran secara bertajwid di kalangan para pelajar. Yang ini dilihat bertitik tolak dari peringkat sekolah rendah dan juga peranan ibu bapa sendiri di dalam meningkatkan kefahaman dan kemahiran anak-anak dalam pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Justru berbagai usaha perlu diperhatikan
bagi membantu para pelajar yang mengalami mewujudkan modul-modul baharu yang lebih fleksibel. Yang mana modul ini bukan sahaja boleh digunakan di dalam kelas, begitu juga para pelajar ni boleh gunakan jugalah modul-modul ini secara kendiri di rumah. Jadi itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nurul Khatun atas pembentangannya sebentar tadi. Baik, ada persoalan? Ada? Baik, sudah menunggu lama Dr. Siti Mardiah. Pembentang kita yang terakhir dalam tajuk mendempani kesedihan di dalam kehidupan menurut kisah dua orang Nabi. Solusi menerusi surah Yusuf. Nabi apa tu? Nanti kita akan dengar. Dipersilakan, Dr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Sekejap. Dia ada technical problem sikit, tak apa, saya mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uhayyikum bi ajmalit tahiyyat, tahiyatan tayyibatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan sedih-sedih. Petang ni kita akan melihat satu tajuk yang sangat menarik. Doktor. Ya. Okey, tak apa. Silakan. Saya ingatkan Dr. Zahir nak kata dia sedih. Jangan sedih, Doktor. Okey, kita akan melihat satu tajuk iaitu mendepani kesedihan di dalam kehidupan, satu solusi menerusi surah Yusuf alaihi salam. Okey, jadi realiti kehidupan kita pada hari ini, manusia ni dia tidak boleh berpisah, macam kembar lah. Dia tidak boleh berpisah daripada pelbagai ujian dan juga emosi. Dan emosi ni terbahagi kepada dua. Sama ada emosi itu secara bentuk positif ataupun negatif. Dan emosi negatif ni antara tanda-tanda dia adalah kesedihan. Bila mana dia merasa sedih, itu adalah tanda kepada satu emosi yang Tuhan anugerahkan. Cuma dia berbentuk kita kata negatif. Dan boleh daripada kesedihan ni mungkin boleh mengakibatkan kepada pelbagai kesan yang tidak diingini. Jadi objektif kajian pada hari ini adalah pertama, untuk mengenal pasti kisah berkaitan emosi kesedihan di dalam surah Yusuf alaihi salam. Kemudian kedua objektifnya adalah untuk melihat satu solusi bagaimana kita nak mendepani kesedihan menurut surah Yusuf alaihi salam. Okey. Jadi kisah kesedihan dalam surah Yusuf. Surah ni adalah surah yang masyhur dan surah Makkiyah, antara surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah ni diturunkan untuk menguatkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kalau dilihat, dan saya kira masyhur, pertamanya adalah kesedihan. Di mana berlaku kesedihan? Pertama ketika mana Sayyidina Yaqub alaihi salam kehilangan anak-andanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi itu masa kecil-kecil dikhianati oleh saudara sendiri dan dibuang di dalam sebuah perigi buta. Maka Nabi Yaqub merasa satu kesedihan akibat kehilangan Sayyidina Yusuf alaihi salam. Dan boleh kita lihat pada ayat 17, maksudnya saya baca mafhumnya, mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba, bermain-mainlah, berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf untuk menjaga barang-barang kami. Lalu Yusuf telah dimakan oleh serigala, dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami, sedangkan ataupun sekalipun kami adalah orang-orang yang benar, wahai ayah. Di situ berlaku pendustaan dan di situ berlaku kehilangan Sayyidina Yusuf alaihi salam. Kemudian kalau dilihat rentetan daripada situ, ayahanda mereka berkata tidak,
bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu sesuatu perkara yang tidak boleh diterima akal. Sebab Nabi Yaqub merasakan ini adalah sebuah pendustaan yang dilakukan oleh anak-anak kandungnya sendiri. Dan baginda merasakan kalau demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Maka kalau dilihat lanjut, itu kesedihan pertama Nabi Yaqub alaihi salam. Ayuh kita lihat. Kedua, kehilangan Bunyamin. Rentetan daripada kisah kehilangan Yusuf puluhan tahun. Kemudian berlaku pula kehilangan Bunyamin, saudara bongsu kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam. Yang ni pula berlaku sekali lagi. Nabi Yaqub kehilangan anak. 2 kali berlaku dalam hidup. Kita kalau barang hilang pun dah sedih. Alamak, tadi saya beli barang lah, handphone saya hilang. Handphone pun kita dah sedih. Rasa macam tak boleh tidur malam dah, barang hilang. Handphone lah kan. Apatah lagi anak. Bukan sekali, bahkan 2 kali Nabi Allah diuji dengan kehilangan anak yang tersayang. Kemudian kalau dilihat lagi rentetan daripada itu, mereka pun macam biasa. Tetap keluar dengan 10 orang yang sama, hilang juga sekali lagi. Apakah perasaan si ayah? Dia melihat, kalau kita tengok dalam ayat 81, dia kata, dan bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir, tempat kami tinggal dan berdagang, dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersamanya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Sebiji jawapan yang lebih kurang dengan masa kehilangan Nabi Yusuf. Kami orang yang benar ayah, kami tak tipu. Dia memang hilang. Okey, kalau kita sorot lagi sekali, kita tengok pula. Lalu Nabi Yaqub berpaling dari mereka sambil berkata, dia kata apa? Nabi Yaqub sebut apa? Dan bapa mereka iaitu Sayyidina Yaqub alaihissalam pun berpaling. Bila anak-anak ni menjawab macam-macam alasan kerana berita yang mengharukan dan menyedihkan itu, sambil berkata, aduhai sedihnya. Nabi juga merasa sedih. Ini Nabi yang Tuhan jamin mereka ke syurga. Dan aku kerana Yusuf, dan mula-mula aku dah sedih tentang Yusuf, dan putihlah 2 belah matanya. Nanti kita tengok apa yang dikatakan putih kedua belah mata. Selalu orang ni biru mata hitamku, tapi ni putih. Quran sebut. Kenapa Quran sebut tentang putih kat situ? Okay, disebabkan ratap tangis. Boleh ke kita menangis? Nabi menangis ni, kira saya salah ke kalau saya menangis? Kalau saya menangis, adakah saya lemah? Dia adalah orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. Kalau dilihat daripada ayat ni, terdapat 2 perkataan yang menunjukkan kesan kepada wujudnya kesedihan di dalam kehidupan Sayyidina Yaqub alaihissalam. Pertama, ketika mana Sayyidina Yaqub menyebut perkataan ya asafa. Quran dia bukan saja-saja turun dengan setiap perkataan tu ada maksud tersendiri. Perkataan asaf itu merupakan kesedihan yang teramat sangat menurut Imam Al-Baydawi 1997 ke dalam, bukan 1997 dia tulis, bukan, maksudnya cetakan 1997. Ini kerana kesedihan yang telah lama berlaku apabila diikuti dengan kesedihan lain. Macam kita lah. Mungkin mula-mula hilang handphone, macam saya bagi contoh tadi. Tiba-tiba esoknya pula kehilangan laptop. Dia jadi benda yang berentetan dan menyedihkan. Begitu juga dengan kisah Sayyidina Yaqub. Mula-mula hilang anak dia Yusuf, anak yang disayangi. Kemudian rentetan daripada tu puluhan tahun, hilang lagi bentuk yang serupa, hilang anak. Anak pula anak yang paling kecil, tentulah yang paling dimanjakan. Apabila diikuti dengan kesedihan lain akan membawa kepada kesakitan yang mendalam di dalam jiwa manusia berbanding dengan kesedihan yang pertama kali berlaku. Mula-mula hilang Yusuf tu dah sangat sedih, berdouble dengan kehilangan Bunyamin. Okay. Kemudian kedua perkataan wabiyaddan ainah. Bila mana digunakan perkataan putih matanya tu, maka dikait rapat dengan apa yang menimpa penglihatan Nabi Yaqub alaihissalam. Imam Ar-Razi mentarjihkan pandangan yang mengatakan bahawa wabiyaddat ainah adalah kinayah terhadap tangisan yang melampau.
Bukan putih mata, bukan jadi putih tu, bukan. Tapi satu bentuk kinayah. Manakala Imam Baydawi pula mengatakan bahawa maksud ayat tersebut adalah buta. Ni ada beberapa khilaf, kita kata. Ada ulama berpandangan dia kinayah, ada ulama yang berpandangan bahawa memang buta betul. Nabi ni memang tak nampak akibat tangisan yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, pandangan ketiga pula mengatakan ia bermaksud penglihatan yang lemah. Dah tak berapa nak clear dah. Boleh nampak, tapi dia tak clear macam dulu-dulu akibat tangisan yang melampau. Saya ambil contoh mudah. Kalau kita tengok, mungkin biasa tengok dalam kalangan ni, kita biasa tengok filem Ibu Mertuaku. Tak tahulah ibu mertuamu ke ibu mertuaku ke, tapi tengok tak P. Ramlee? Kan Kasim Selamat tu dia buta akibat tangisan yang banyak. Mungkin dia buat revision daripada surah ni. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi nak habaknya, nak bagi tahunya, bila menangis terlalu banyak akan menyebabkan, kita kata, memberi kesan kepada penglihatan mata. Jadi seterusnya, kehilangan yang berturut-turut. Mula hilang Yusuf, kemudian kedua sedih tu di mana? Hilang Bunyamin. Yang ketiga sedih tu muncul daripada mana? Kehilangan yang berturut-turut. Dan ayat 84 bercerita tentang keadaan kedua mata Nabi Yaqub menjadi putih. Sama ada kita pegang dengan pandangan kata buta ataupun sakit, dan akibat kesedihan yang berpanjangan. Kita rujuk sekali lagi Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan kesedihan yang baru ataupun kehilangan Bunyamin ini baru jadi, menambahkan kesedihan yang lama. Lama tu dulu hilang Yusuf. Dan rentetan macam saya ungkapkan tadi, kehilangan Yusuf AS dah rasa sedih masih belum lupa. Ditambah dengan penceritaan hilang yang baru, maka menumbuhkan kesakitan dan juga kesedihan. Maka kita tengok, Quran datang tak dengan solusi atau Quran bercerita sahaja? Dia solusi menghadapi kesedihan. Menurut surah Yusuf AS, pertama adalah bersabar dan memendam rasa marah. Nabi tu bukan tak marah, anak-anak tipu. Dia rasa marah. Dan kedua, tapi baginda orang yang sangat sabar. Disebut perkataan fasabrun jamil. Itu yang selalu kita ungkap dan selalu kita sebut. Dan keduanya, bila dikata fasabrun jamil, itu adalah teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Yaqub AS di dalam kedua-dua peristiwa. Hilang Yusuf, hilang Bunyamin. Baginda sebut 2 kali fasabrun jamil. Masya Allah, teladan yang ditunjukkan oleh para nabi di dalam sebuah kisah, di dalam sebuah surah. Okey, jadi kemudian ataupun kita kata seterusnya, kalau dilihat lagi, menangis. Solusi nak sedih ni apa? Menangis. Sebab tu saya kata, adakah tangisan itu menandakan kelemahan atau akhirnya nanti dia memberi kembali kekuatan? Bila mana, macam mana tahu Nabi itu menangis? Kita dah baca tadi ayatnya, wa biyaddat aynah minal huzni fahuwa kadhim. Telah menjadi putihlah kedua mata Nabi Yaqub kerana sedih. Dan lafaz minal huzni itu di dalam ayat ni merupakan dalil kepada keharusan perbuatan menangis ketika mengalami musibah. Ada orang dia macam jangan nangis, tahan macho, relax. Tapi ada orang kena menangis. Dan menangis tu adalah fitrah bila kita merasakan sedih. Tapi janganlah nangis 24 jam tak ada punca pun menangis. Tu kena pergi jumpa pakar. Tu tajuk lain pula nanti kita kupas. Okey. Jadi kalau ikut Imam Baydawi, dia kata merupakan satu bentuk perbuatan yang tidak mampu dikawal oleh manusia ketika mengalami kesedihan dan kesempitan. Macam kita tiba-tiba andai kata na'udzubillah mendapat khabar perkabaran yang kurang baik, sahabat-sahabat meninggal dan sebagainya, tidakkah turun air mata? Itu adalah benda yang kita tak boleh kontrol. Okay. Kemudian diteruskan, walaupun Nabi Yaqub tu dia marah dekat anak-anak, tapi dia pendam rasa marah sehingga akhirnya gugur air mata baginda alaihi salatu wassalam. Okay. Kemudian berdoa. Bukan nangis saja tak jadi. Quran datangkan solusi dengan berdoa. Apa doa yang paling masyhur dalam surah Yusuf? Qul innama
ashku batti wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sayyidina Yaqub berkata dan Quran rakam perkataan ini, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka cita kepada Allah dan aku mengetahui dengan perantaraan wahyu daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Menurut Imam Baydawi dalam tafsirnya, lafaz bathi wa huzni itu ada dua lafaz menunjukkan kesedihan yang tidak dapat baginda tahan. Tu Quran pilih perkataan basti. Basti itu lagi dahsyat daripada huzni itu. Maknanya sangat-sangat sedih yang tidak boleh digambarkan lagi. Okey, kemudian kalau kita sorak lagi. Yang keempat, solusinya apa? Tidak berputus asa. Walaupun Nabi Yaqub dalam ayat 87, walaupun Nabi Yaqub AS telah melalui dua kesedihan yang berulang, baginda tidak berputus asa terhadap kehilangan Nabi Yusuf AS yang telah hilang bertahun-tahun lamanya. Malah baginda meminta kepada saudara-saudara Yusuf agar mencari semula. Sebab Nabi ni dia ada, Allah bagi wahyu, bagi ilham, bagi rasa anak itu masih ada harapan. Maka Nabi pun berdoa dan tidak berputus asa. Menunjukkan minta anak-anak yang lain pergi cari Yusuf. Aku merasakan Yusuf masih hidup. Macam kita lah, jangan sedih. Ada lagi jalan menuju kejayaan. Jalan A kena block, jalan B kan ada, buat benda lain. Kamu gagal satu perkara, cari perkara kedua yang boleh melonjakkan kejayaan kamu. Jangan berputus asa. Okay. Dan yang seterusnya, yang kelima dan yang terakhir, berkongsi luahan hati. Ada orang dia pendam seorang-seorang, lepas tu dia tension seorang-seorang. Tetapi ada manusia dia pergi berkongsi luahan hati. Dengan siapa nak kongsi luahan hati? Di dalam tafsir Al-Azhar ada menyebut bahawa baginda tidak mengeluh nasibnya kepada orang lain. Kerana manusia tidak mampu melepaskannya dari perasaan sedih. Manusia tak boleh dengar je lah, macam sorry aku boleh dengar je kau ada masalah. Lepas tu selesai sendirilah. Tetapi pada siapa diadukan yang paling berhak? Bukan kata jangan cerita kat kawan, tak naklah pergi kaunselor. Tadi saya dengar surah Yusuf kata luah kat Allah sahaja. Kita boleh mencari solusi lain. Tapi jangan lupa yang paling utama luahan hati itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda mengadu keadaan hatinya kepada Allah untuk dilepaskan dari kesedihan serta kesusahan yang sedang dihadapinya. Boleh rujuk karya Buya Hamka 1983. Ketika mana disebut innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan yang terakhir, saya buat kesimpulan. Lega semua orang, dah habis. Okay. Dan kesimpulan, kesedihan merupakan fitrah manusia. Dia bukanlah sesuatu yang patut dielakkan. Kita raikan kesedihan itu sekadarnya. Kita manusia, fitrah, sunnatullah, kita ada rasa sedih di kebanyakan hal, tetapi dia patut diuruskan dengan sebaiknya. Surah Yusuf mempunyai intipati yang tepat dalam mendepani kesedihan, dan punca kesedihan di dalam surah Yusuf adalah disebabkan oleh kehilangan. Maka solusinya adalah mendepani situasi tersebut dengan cara terbaik, menurut cara yang selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempersoalkan takdir Allah. Setakat itu daripada saya. Kalau ada soalan nanti boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Siti Murdiah atas pembentangannya sebentar tadi tentang tajuk sedih. Saya buka soalan kepada siapa-siapa yang ingin bertanyakan sesuatu kepada panel-panel kita di sini. Ada? Cuma saya komen sikit lah. Bukan komen, nak tambah sikit tentang apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Murdiah tadi. Macam perbincangan ataupun kajian saya jumpa, surah Al-Kawthar ini juga salah satu jenis terapi. Bila Allah sebut inna a'tainakal kawthar, semuanya tidakkah kamu, aku dah bagi kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kalau kita gunakan perkataan Al-Kawthar tu dengan nikmat yang banyak, itu salah satu jenis terapi.
Kalau kata Allah kata kita ditakdirkan Allah satu jari hilang. Ada 9 jari lagi yang Allah bagi. Kenapa nak fikir satu jari yang habis tu? Kalau kita tengok asbabun nuzul, inna a'tainakal kautsar ni anak Nabi. Anak Nabi kita meninggal. Maka para kaum musyrikin Mekah mengatakan Nabi ni bitrun, mandul ke dan sebagainya lah. Jadi atas sebab itu Allah kata jangan duk fikir satu sangat. Fikir yang lagi banyak nikmat yang aku biasa bagi kepada kamu ya wahai Rasul. Macam itulah keadaannya. Macam kalau saya tunjuk satu kertas ada titik. Apa yang kamu nampak di sini? Kamu akan kata titik. Bukan titik. Kenapa kamu tak nampak yang warna putih ni? Kenapa nak fokus sangat yang warna hitam tu? Maka itulah yang dimaksudkan dengan inna a'tainakal kautsar dari segi salah satu versi lain lah. Okay. Ada soalan untuk ditanyakan pada panel-panel kita? Cik Nur Madhiha. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Doktor. Doktor mana tu? Dr. Zahir. Oh ya ke? Okey. Tentang dilarang kencing, dilarang mandi pada tempat kencing tu, boleh Doktor tolong jelaskan tak? Oh, dalam hadis tu. Kadang-kadang dalam okey, terima kasih. Siapa yang bertanya tadi Madiha. Madiha. Kadang-kadang bila kencing ni, saya dah pernah sebut, jadi kebanyakan was-was itu terjadi ketika mana kencing. Kadang-kadang bagi seorang lelaki, kadang-kadang dia kata, aku ni dah lawas ke tak lawas lagi kencing ni. Bila nak kencing mungkin dalam tandas, lepas tu ketika dia mandi pula kena kencing, ada jadi was-was kat situ. Maka waktu itulah syaitan ataupun jin membisikkan sesuatu, ish tak bersih lagi ni. Sebab itulah ada beberapa pandangan ulama mengatakan kalau boleh, spender, minta maaf lah, seluar dalam kita tu basahkan sendiri untuk menghilangkan was-was tersebut. Supaya nak kata bahawasanya ni tak ada dah, dah bersih dah, aku dah bersih dah dengan air dan sebagainya. Maka sebab itulah kadang-kadang kalau kita terlalu asyik melayan bisikan-bisikan tersebut, lama-kelamaan kita akan macam seolah-olah dikawal sepenuhnya oleh diri kita sendiri. Ya, memanglah bisikan syaitan itu daripada luar, tetapi yang menentukan, yang membuat keputusan adalah diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan was-was an-nafsu. Bermula dengan was-was syaitan, dengan was-was manusia, dan akan berakhir dengan was-was diri kita sendiri, dan kita akan melakukan perbuatan itu berulang kali. Itulah yang dinamakan sebagai OCD ataupun was-was al-qahri. Jawab ke? Oh, maksudnya bolehlah kalau kita nak mandi atau kencing tempat yang sama. Kalau tempat yang kan sama dilarang. Yang tempat yang sama tu sekiranya kalau kata kita kencing dalam baldi yang sama, betul mandi kat situ, yang tu yang tak boleh. Oh ya. Kalau okay, faham. sebab takut-takut tercemar dan sebagainya lah. Ada soalan lagi? Pada siapa lagi? Pada Dr. Martia, Nurwardatun. Ada? Kita tinggal lagi 10 minit. 5 minit. Ada soalan lagi tak? Dr. Mardia nak tanya kepada siapa? Tak ada? Jangan sedih, gembira lah. Saya kalau ikut perbentangan saya selalunya ada video, tapi dah kita kesuntukan masa nak tunjuk apakah itu OCD. Nanti sebab OCD ni kalau macam kajian saya, kadang-kadang ada yang nak susun baju ikut warna, ikut saiz. Dia sampai ke tahap penyakit tu. Was-was ni bukan setakat angkat takbir banyak kali, bukan setakat ambil wuduk banyak kali, bukan sekadar mandi banyak kali, tetapi dia akan mengalami evolusi dah sekarang ni, nak susun baju ikut warna, ikut saiz, ikut dan sebagainya lah. Itu dari segi bentuk-bentuk tema berturutan. Ada juga dari segi agama dan sebagainya. Kadang-kadang para psikiatri moden pun, saya minta maaf, dia kata apa, rawatan Islam memang ada. Rawatan Islam memang ada, tapi tak mencukupi. Bagi diri kita, kita tidak boleh melabelkan seseorang itu, kamu ni sakit gila. Sebab pada kajian saya pada permulaan, gila ni orang kata gila, sakit mental ni kira gila. Tak. Sakit mental ni ada 500 penyakit.
Salah satunya adalah OCD. Gila ni tak termasuk dalam penyakit mental. Gila ni adalah satu perkataan nak bagi orang mudah faham. Itu yang dari segi pakar sekretari cakap macam itulah. Gila ini bukan penyakit, ini adalah salah satu terms, layman terms, orang panggil. Terma yang untuk memudahkan orang faham. Tetapi itulah nak sebut, main game banyak kali pun sampai orang kata addict, itu pun salah satu penyakit mental. Cuma yang saya punya kajian ni lebih kepada OCD dan was-was. Okey, ada soalan lagi? Tanya? Kalau tak ada, kita boleh. Sekali lagi nak tanya. Ya, siapa? Pada siapa? Kalau saya Madiha. Ya. Kalau yang contohlah seorang tu rasa macam semua tempat rasa kotor. Yang tu dikira was-was ke OCD, macam duduk sini dia rasa kotor, duduk situ dia rasa kotor. Dia yang rasa. Kita tengok dulu simptom dia tu lama ke tak. Kalau dia lama sampai ke tahap mengganggu kehidupan seharian dia, jumpalah sekretari segera. Antara sekretari, cara perubatan sekretari saya nak bongkar sikit lah. Kalau orang yang jenis OCD tentang bersih tak bersih ni, bila kita jumpa doktor sekretari, dia akan letak tong sampah dekat tempat duduk kita. Dia akan letak tong sampah dan sebagainya dekat tempat duduk kita tu. Maka bila kita sampai di situ, kita sebagai pesakit yang sakit, yang tak boleh tengok benda-benda yang tak bersih ni, doktor sekretari kata, ambil lah. Dia tak mau ambil. Sebab dia kata kotor benda ni. Dia akan pakai sarung tangan dan sebagainya untuk, tak payah pakai sarung tangan, doktor kata. Ambil, letak di bawah. Itu antara teknik terapi CBT yang dijalankan oleh sekretari. Nak mengatakan kalau kata kamu dah ambil tong sampah ni, ambil sampah ni letak di bawah, boleh bawa mati tak? Dia tanya. Boleh bawa maut tak? Kenapa takut? Maka letaklah ketakutan kamu di skala 1 sampai 10. Mana yang kamu buat? Esok tu dia akan buat lagi. Dia akan buat lagi. Sampai dia punya tu dah serasi supaya tak takut. Itu antara perubatan dia. Orang panggil psikoterapi. Tapi terapi ni agak lama lah kalau nak buat, dia bukan sehari dua boleh sihat. Kan? Sebab tu saya dah sebut dah, kalau kata dia takut, kalau terlalu lama, kadang-kadang mungkin 2 jam sehari dia kena dah. Tiap-tiap hari 2 jam mesti rasa macam ni. Tapi kalau sekadar kunci ni tertinggal, kereta ni kunci ke tak lagi, sekadar beberapa saat je tak ada masalah benda tu. Tak mengganggu kehidupan kita. Itu bukan penyakit. Yang boleh menentukan penyakit, orang itu dapat penyakit OCD ataupun tidak adalah sekretari, bukan kita. Kita bukan seorang yang pakar. Allah Alam. Menjawab? Madiha? Menjawab, doktor. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Jangan tanya saya aja, tanya semua orang lain. Aduh. Ada? Ada sesi gambar ke? Doktor Adaton ada? Ada? Boleh ke kita tangkap gambar sikit . Okey, kita tangkap gambar sikit sebelum kita habis kat sini. Nak dekat dah. Berapa minit lagi? 4 minit lagi. On camera lah kejap. On camera lah. Terpulanglah kamu nak print screen ke apa ke, boleh je. Boleh ya? Kita kira daripada 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Baik, untuk sijil ni tuan-tuan dan puan-puan pembentang ataupun peserta yang sekalian boleh ambil untuk pembentang je ni, boleh tengok di chat. Boleh download di sini oleh sebab semua peserta ada kat sini. Kan, kecuali profesor tadi, nanti kita akan maklum kepada dia, boleh download di sinilah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita sudahi dulu pembentangan kita di sini. Hari ini, petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insya-Allah. Bi amanillah. Insya-Allah, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, boleh tutup kan? Okey, dah boleh Boleh ya. Terima kasih doktor. Saya nak stop dulu lah recording ni. Okey, ha, stop.